tuan-tuan, selamat petang semua. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda apa yang saya cuba lakukan, apa yang saya cuba selesaikan sendiri pada kenderaan-kenderaan yang saya guna pakai. Okay, ini Toyota Answer 1.8 manual ya, tahun 2002 ya. Saya dah pakai dah sangat lama dah. Okay, semalam saya, bukan semalam, beberapa hari yang lepas, kereta ni parking. So bila saya nak bawa keluar, dia punya power semakin hilang. Tiba-tiba tengah mandu saya perhatikan lampu ni semua malap, dah tak kelihatan ya. Lampu untuk apa ni, jam tak kelihatan. Lepas tu dia tak keluar apa-apa indikator warning kat situ. Tetapi bila saya tekan power window, dia dah tak boleh berfungsi, tak ada function lah. Aircon pula semakin berkurang angin dia. Lepas tu terasa angin je, sejuk dia dah tak ada. Lepas tu bila saya lampu dah malap. Lepas tu bila saya cuba letak signal, nak belok, letak signal, di mana signal tu makin lama makin tek, macam nak nyala tak nak nyala, makin perlahan ya. So saya dah agak alternator saya rosak, sebab bateri tu tak mungkin rosak. Bateri tu baru 2 bulan lebih, baru beli, baru ganti. So sebab alternator ni pun dah lama lah, berapa tahun jugalah kan. Dulu saya tukar pergi bengkel, masa tu bengkel kata alternator rosak dalam 2 tahun lebih ke 3 tahun kot, lebih rasanya, lebih mungkin 4 tahun lebih macam tu. Tapi masa tu pomen tu tanya tak ada yang baru, saya minta yang baru, tapi dia kata yang baru tak ada, kalau you nak recon ada. Okey tuan-tuan, kita cerita tentang alternator ya. Alternator sebetulnya bila bateri kita tak dapat di-charge, dia tak dapat mengecas bateri, so maksudnya memang alternator kita ada masalah ya. Anda tuan-tuan juga ramai yang dah tahu kan, tapi kepada yang tak tahu tentang ni, boleh juga kita sama-sama belajar macam mana kita mengenal pasti alternator kita dah rosak. Cara paling biasa ialah bila kita hidupkan enjin, lepas tu kita cuba cabut kabel terminal negatif. Bila kita cabut terminal negatif kabel tersebut pada bateri, di mana enjin kereta kita terus mati, maka itu confirm alternator anda kong. Tetapi walau bagaimanapun tak semestinya anda kena tukar alternator baru tuan-tuan. Anda juga boleh cek kabel daripada ikatan kabel tu sendiri ya, daripada alternator, kepala alternator tu dia ada 2 kabel. Satu yang ada 3 mata tu kita colokkan saja. Ada satu tu kabel yang diikat pakai spana nombor 10 tuan-tuan ya. Tu standard ya, banyak kereta, mana-mana kereta sama. Jadi kita pastikan dulu kabel tak ada yang longgar Lepas tu ikatan kabel pada terminal negatif dan positif tak ada yang longgar, pastikan dia kuat ya. Selain tu kita juga boleh melihat belting, tali belting. Tali belting, sekiranya tali belting anda kendul itu juga boleh menjadi punca sebab dia putaran dia dah tak sekata, jadi dia tak ada kekuatan untuk recharge balik. RPM dia dah tak sekata dengan enjin so dia tak dapat mengecas bateri itu sendiri. So selain tu kita sebetulnya bercakap tentang alternator. Alternator adalah satu elemen yang tak begitu rumit sebetulnya, mudah, sesiapa boleh DIY sendiri, boleh buka boleh
check sama ada karbon. Kalau anda yang boleh suka buat kerja-kerja sendiri DIY ni, anda boleh buka check dia punya karbon sama ada karbon dia selain daripada belting tadi kan. Kabel pertama, kedua belting, ketiga karbon. Karbon kadang-kadang sebab alternator dia ada karbon, ada karbon 2 biji karbon. Jadi kalau kadang-kadang dia boleh stuck dan tak boleh hidup sebab karbon dia habis, ya. Jadi karbon tu sebetulnya sangat murah. Anda boleh pergi ke kedai hardware spare part boleh dapatkan, tapi anda perlu bawa sampel sebab karbon terlalu banyak jenis, banyak saiz, ya. Supaya anda tak ulang-alik ataupun tak salah beli karbon, sebaiknya anda keluarkan dulu, buka dulu, lepas tu baru dah anda pergi beli. Begitu juga dengan alternator tu sendiri. Alternator ni biasa bila kita mengalami masalah alternator rosak, kadang bila kita pergi ke bengkel workshop, biasa pomen akan syorkan kita, akan bertanya sama ada kita nak karbon recon ataupun baru, ya. Dah tentu karbon baru alternator baru tu agak mahal dan alternator recon tu lebih murah, ya. Tapi sebetulnya apa yang saya nak kongsi di sini tuan-tuan, ya, bila kita tukar alternator, dah tentu alternator lama kita akan ditinggalkan, tapi sebetulnya alternator kita yang lama tu tak semestinya rosak. Serius tuan-tuan, dia boleh diguna pakai balik, ya. Kalau tuan-tuan boleh DIY sendiri, ya, boleh cari punca dia sama ada bearing rosak ke apa kan. Sebetulnya banyak benda yang kita boleh save kat situ tuan-tuan. Jadi sebab tu kadang-kadang kenapa kita boleh senang dapat alternator recon. Recon ni ialah kadang-kadang daripada kereta potong, kereta-kereta yang accident kan. Okey, jadi dia orang ambil part-part dia lah. Tapi ada juga yang recon ni sebetulnya second hand. Kita pun tak sebab biasa bila kita pergi ke workshop, kita akan tinggalkan kereta. Kita jarang sekali tunggu kat situ, tunggu nak pomen, nak tengok, nak tukar ni ganti tu, tak ada. Sebab lagi satu pomen pun kadang, minta maaf lah cakap, pomen pun tak suka kita duduk tengok lama-lama kat situ sebab dia yalah, itu rahsia dia orang kan. Itu kita pun dah tak boleh nak pertikaikan lah. Saya tak nak pertikaikan kat sini. Itu rezeki dia orang, ya. Tapi bukan saya kata pomen tak bagus, cuma kita boleh save sendiri. Sebetulnya kita boleh buat sendiri, boleh DIY sendiri untuk kita save budget, So jadi alternator tadi tak semestinya kita ganti yang dengan yang baru, ya tuan-tuan. Sebab alternator baru macam saya ni pun saya beli semalam cuma 250 je tuan-tuan. Yang recon pula 230, 240 macam tu kan. Tapi kalau fikir balik, beza cuma RM60 tuan-tuan. RM60. Semalam dia saya tanya recon ada 230 dan yang baru 250. Beza RM60 tuan-tuan. RM60 tu mungkin recon, mungkin second hand yang orang bekas dia tukar karbon je gitu. Sebab apa yang saya faham, ya, alternator dia ada coil kat dalam. Coil tu tak mudah rosak tuan-tuan, ya. Dia takkan mudah rosak. Dia macam motor. Sedangkan motor macam dalam industri, macam mesin-mesin dalam mesin tembuk lubang, dia tu kita panggil motor. Dia ada 3 phase, ada 2 phase, ada single phase, ya. Okey, jadi bukan 2 phase, dia ada single phase dengan 3 phase, ya, sorry. Ya, ada single phase. Single phase maksudnya kita boleh guna pakai plug 3 kaki tu, boleh guna kat rumah. Sebab rumah kebanyakan single phase, ya. So banyak switch kat rumah tu single phase tuan-tuan. Tapi kalau kat kilang banyak 3 phase, ya. 3 phase ni dia kuat sikit, heavy duty sikit, ya. Tapi tengok pada ni lah, kebanyakan mesin-mesin yang besar, motor-motor besar kebanyakan 3 phase tuan-tuan. So kat kilang, mesin-mesin kat kilang ni dia jalan beroperasi selama 24 jam tuan-tuan. 12 jam. Tengoklah kilang tu beroperasi macam mana. Jadi tahap ketahanan motor tu sendiri sangat tahan tuan-tuan. Dia yang menyebabkan dia boleh terbakar adalah sekiranya sama macam sini tadi, sekiranya ada
mungkin fuse utama terbakar, ya, ataupun kebanyakan pada mengikut pengalaman saya, motor ni banyak terbakar disebabkan ada kebocoran pada kabel tertentu, ataupun kabel bersentuhan, ataupun kabel yang longgar, ikatan dia tak kuat. Dia 3 phase ni dia ada 3 line live, di mana bila ikatan dia tak kuat, sama juga yang wiring kat rumah-rumah kita tuan-tuan, yang banyak terbakar ni sebetulnya bila ada aliran elektrik yang tak dapat sampai ke tempat destinasi dia, dengan keadaan yang baik, ya. Maksudnya kabel tu mungkin leaking, mungkin tersentuh dengan besi ke, ya, benda lain, atau mungkin dah salutan dia dah luka, ya. Itu yang banyak menyebabkan motor tu terbakar tuan-tuan. So sama juga alternator kita boleh perbaiki sebetulnya, boleh DIY sendiri. Jadi itu yang saya buat semalam. So alhamdulillah, ya, bila saya tukar je, saya cuma putar skrin taman tak sampai 10 minit. Jadi saya tinggalkan kereta, saya pagi tadi saya hidupkan, start engine, okey, alhamdulillah hidup. So jadi memang betul alternator saya rosak. Dan hari ini saya sempat tukar minyak hitam dengan filter sekali. Peralatan dia mudah tuan-tuan. Peralatan dia sepana, macam kalau tukar alternator tu paling sepana 14, 10, ya. Macam tukar buka tangki minyak hitam kat bawah pun sepana 14 je, kan. Lepas tu dah tentunya anda perlu ada macam ni, ya. Saya tunjukkan. Okey, saya tunjukkan, ya tuan-tuan. Sini semalam saya ganti alternator. Okey, alternator lama saya ini dia. Okey, ini tuan-tuan. Ini alternator lama saya semalam ganti, ya. Okay. Tapi sebelum ganti, saya juga cuba cek karbon dia. Karbon dia sebetulnya masih ada separuh tuan-tuan. Saya ada buka skru 2 ni, tarik, boleh nampak karbon. Tapi saya tengok dia karbon dia ada separuh. Tapi apa yang merisaukan saya ialah bila saya tengok ada ni skru yang sana tu, skru yang satu ni dia sebetulnya dia masuk kat sini. Dia macam aliran, ada aliran dia ke sini lah, ya. Jadi dia macam ada pecah kat sana. So kepala ni pun dah macam makan lah. So saya fikir balik, sebab dulu kalau tak silap ni Recon punya. So saya sebab bila saya tanya harga Recon dengan yang baru tak beza jauh, cuma RM60. So saya beli je lah yang baru. Okey, kita tunjukkan. Okey, ni kena baring tuan-tuan. Okey, ini tuan-tuan. Ini dia. Ini alternator yang saya ganti semalam. Dia cara dia mudah tuan-tuan. Tuan-tuan cuma buka skru nut yang kat ujung ni dengan yang ke atas, ya. Ke atas tu satu. Kalau anda tuan-tuan nampak tu, tu ada tu atas tu. Okey, saya tunjukkan, Okey, ni tuan-tuan. Ni aja. Ini dia cuma buka skru ni je. Dia tak ada ikatan apa nut yang sebelah ni. Dia hanya ikat pada body tu untuk boleh adjust. Ni tujuan dia, kalau anda nampak tu, dia boleh adjust untuk jadikan belting ni dalam keadaan yang sesuai, ya. Jangan kendor, ya. Jangan kuat sangat, sedang-sedang. So sini saja. Lepas tu dia ada 2 kabel. Kabel dia sebelah dalam, yang satu lagi susah nak buat dari sini. Tu dia. Kalau daripada atas. Okey, kita tengok daripada atas tuan-tuan. Okey, kalau
saya zoomkan. Okey, nampak yang ada kapal merah tu tuan-tuan. Okey, ini tuan-tuan, kabel dia satu, lepas tu yang satu kat dalam tu. Tu yang ada 3 line tu. Ada 3 line, merah, biru, kuning. Okey. Tetapi tuan-tuan, sebelum tuan-tuan buka alternator, pastikan tuan-tuan buka pastikan terminal pada bateri kabel sebaiknya dicabut dulu. Sebab apa? Dia akan spark, dia ada karan. Dia ada spark. Bila bersentuh, kita buka aje kabel tu, bersentuh mana-mana body pada enjin ni, dia akan spark. So untuk keselamatan lebih baik buka. Itu saja. Anda ganti, bawa ke kedai, boleh tanya kedai, tunjukkan apa alternator yang anda nak. Okey, bersesuaian dengan kenderaan. Okey, anda boleh dapatkan. Lepas tu anda boleh DIY sendiri, ya, pasang sendiri. Itu je, dia sangat mudah. Sama juga macam tukar minyak hitam. Saya cuma tukar ni je. Tukar ni je pun. Filter, tukar minyak hitam, buka apa, tangki sebelah bawah. Tu dia. Kita tengok. Tu tangki tu. Itu ni, buka dia punya apa nama, nut kat bawah tu. Tu. Ni nut 14. Dia ada wasil tuan-tuan. Ada wasil satu. Sama ada nak beli baru atau tak perlu pun tak apa. Tapi kalau tak ganti wasil, anda boleh guna seal tape lah. Guna seal tape putih macam seal tape yang biasa orang pasang pipe macam ni. Ni seal tape. Okey, pun boleh. Okey, itu saja tuan-tuan, apa pengkongsian saya pada hari ni. So sekarang saya nak hidupkan enjin. Okey, nampak. Okey, pastikan free dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Okey, kita kalau nak tengok kat situ, okey, indikator light semua dah hilang. Maksudnya tak ada apa-apa yang timbul kat sini. Ini handbrake, ini pintu terbuka sebab saya buka bonet belakang lah. Okey, so kita tengok aircon. Okey, alhamdulillah. Ya, okey, nampak jelas Okey, lepas tu saya buka. Alhamdulillah. Okey, pintu pun okey, tengok sebelah. Okey, nampak tuan-tuan. Okey, semua cantik. Aircon pun bagus, bunyi pun dah okey. Saya dah tukar minyak hitam, bunyi. Alright tuan-tuan. Okey, ini saja perkongsian saya pada hari ini. Okey, semoga bermanfaat kepada yang berminat untuk DIY sendiri. Anda boleh lakukan sendiri kat rumah, ya. Boleh save budget, ya. Tak perlu hantar ke bengkel. Namun begitu anda perlu memahami, ya, aspek-aspek keselamatan lah, ya. Aspek-aspek keselamatan sebab yalah, kereta ni kalau terutama enjin tengah panas, dan tukar, pastikan dia sejuk dulu, ya. So pastikan anda ada sedikit peralatan, ya. Hati-hati dalam melakukan segala penukaran, ya, komponen-komponen tertentu. Okey, sebelum anda mengganti atau menukar yang baru, pastikan semuanya betul dan sama seperti yang anda kehendaki. Okey, itu saja tuan-tuan. Berjumpa lagi kita di episod seterusnya. Okey, dadah.